Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi beberapa berita yang menarik pada 1 hari bulan April semalam yang berlaku di Jepun. Untuk makluman semua, berita yang saya petik ialah daripada ANN News. Ramai yang mungkin tak tahu di Jepun 1 April ialah hari permulaan bagi tahun itu Kalau di Malaysia atau negara lain, kita bermula daripada 1 Januari 2020 pada setiap 1 Januari lah. Tetapi di Jepun setiap tahun 1/4 adalah hari pertukaran tahun. Okey, jadi di antara kisah yang menarik semalam, yang berlaku semalam salah satunya satu mesyuarat governor-governor di sekeliling Tokyo telah diadakan. Mesyuarat secara telekonferens Mereka membincangkan tentang hala tuju mereka tentang wabak COVID-19 ini. Salah seorang daripada governor itu iaitu Governor Chiba, dia cakap kita perlu tumbangkan corona. Ya, lepas corona tumbang, tetapi kehidupan dan ekonomi kami pun akan turut tumbang. Kalau macam ni, apa pun tak boleh buat. Saya tak tahulah dia cakap ke ataupun dia mengeluh ke apa, saya pun tak faham lah. Mereka lebih risau kepada ekonomi, apa yang saya nampak lah setiap kali bila saya dengar berita. Dalam telekonferens tu juga, mereka sebelah suara meminta supaya orang ramai tak keluar sehingga tengah malam. Mereka pinta lagi, bukan arahan lembut benar dia orang ni. Sampai sekarang mereka masih lagi tak boleh berkeras untuk beri arahan kepada orang ramai supaya jangan keluar rumah. Okey, kenapa dia cakap tak bagi keluar sehingga tengah malam? Ramai maklum di Jepun, kebanyakan pekerja-pekerja mereka lepas habis kerja, mereka suka minum-minum ataupun makan-makan sehingga sampai larut malam. Banyak kes corona yang terjadi di kawasan Tokyo adalah berpunca daripada kawasan pub, clubhouse, yang mana 1/4 daripada kes corona di sana adalah datang daripada tempat-tempat yang sebeginilah. Contohnya seperti di Kabukicho, satu tempat yang agak sisi gelap lah di kawasan Tokyo. Kalau dah tahu macam tu, kenapa tak suruh mereka tutup aja Kabukicho tu kan? Okey, kita masuk pula kepada kisah New Shashiki. Apa itu New Shashiki? New Shashiki ialah hari pertama masuk kerja. Ni untuk graduan-graduan universiti ataupun kolej-kolej yang telah berjaya masuk ke serta-serta company. Okey, kita lihat dalam gambar ni tengok macam mana sedang wabak ni mereka berhimpun dan menjarakkan antara satu sama lain. Sementara bos mereka pula bercakap di layar perak. Biasanya tak macam ni lah. Okay? Kita lihat pula macam mana cara orang Jepun menyambut pekerja-pekerja baru masuk ke syarikat mereka. Biasanya bos-bos mereka akan datang turun dan juga ketua-ketua jabatan yang lain akan datang sambut pekerja-pekerja baru ini. Okay, kita lihat macam mana diorang sambutnya. Sampai mereka hamparkan kapet merah macam ni. Okey, ini adalah contoh upacara masuk syarikat di syarikat Ricoh. Mungkin ramai yang kenal syarikat Ricoh ni. Kita lihat dalam gambar ni, Sacho ataupun bos dia sambut dan beramah mesra dengan setiap seorang pekerja baru. Hari ini ada 170 orang pekerja baru dan bos ni dia akan bercakap ataupun beramah mesra dengan pekerja baru ni selama 1 minit setiap seorang. Tengok. Dekat 3 jam tu. Okey, kita lihat pula kisah New Gakushiki. Apa itu New Gakushiki? New Gakushiki ialah upacara masuk sekolah. Ini ialah suasana di salah sebuah prefecture yang masih belum dijangkiti COVID-19. Prefecture ini ialah Iwate Prefecture. Mungkin sebab Iwate Prefecture masih belum ada kes COVID-19 ini, mungkin mereka berani untuk buka sekolah sepenuhnya lah. Okey, berlainan pula di Yokohamashi ataupun di bandar Yokohama, mereka akan mulakan sesi persekolahan bermula pada 8 hari bulan April ini. Tetapi hanya separuh hari sahaja. Tapi di prefecture lain, banyak lagi sekolah ditutup. Ada yang mungkin ditutup sehingga Golden Week. Apa itu Golden Week? Golden Week ialah cuti panjang pada awal bulan 5 nanti. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa setiap prefecture ada yang buka sekolah, ada yang tutup sekolah? Kenapa tak macam Malaysia bila kerajaan arahkan untuk tutup sepenuhnya disebabkan oleh wabak ni, satu Malaysia kena tutup sekolah kan? Itulah, ini Jepun ni agak complicated sikit sistem dia dari segi kuasa negeri dan kerajaan. Biasanya kerajaan Jepun, mereka bagi tanggungjawab pada setiap prefecture ataupun negeri untuk buat keputusan mereka sendiri berkenaan wabak. Mungkin belum sampai masanya kepada kerajaan Jepun untuk kontrol seluruh negeri daripada Hokkaido hingga Okinawa. Sebab itulah korang nampak kan, baru-baru ni di Hokkaido pada bulan Februari, hujung Februari, di mana governor mereka memberi arahan perintah kawalan pergerakan
secara menyeluruh di seluruh Hokkaido, tapi tempat lain tak buat. Tengok, nampak tak sistem dia lain-lain di setiap prefecture. Semalam juga dijalankan satu mesyuarat daripada pakar-pakar perubatan. Seluruh pakar perubatan Jepun berkumpul dan bermesyuarat. Mereka ingin memberitahu tentang kegentingan wabak corona di Jepun sekarang ini. Ketua pakar perubatan juga memberi amaran bahawa fenomena keruntuhan perubatan akan berlaku sebelum berlakunya overshoot. Ini apa maksudnya kat sini ya? Beliau menjangkakan bahawa sumber perubatan negara yang ada sekarang akan tumbang sebelum berlakunya perebakan wabak yang lebih meluas. Jadi doktor-doktor ataupun pakar perubatan di Jepun sekarang ni amat risau. Dia risau sangat tentang sistem perubatan yang akan kolaps atau tumbang sebelum berlakunya overshoot ni. Dan salah seorang lagi pakar mengatakan, jika dilihat daripada keadaan sekarang, sistem atau tindakan kerajaan tidak dilaksanakan dengan cukup. Saya berharap mereka membuat tindakan yang lebih cepat. Nampak tak? Pakar perubatan ni sendiri pun dah rasa risau. Tindakan kerajaan ni macam masih lagi teragak-agak untuk membuat penguatkuasaan penuh kepada perintah pengawalan ya. Kisah seterusnya, kita lihat juga semalam Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengumumkan bahawa kerajaan akan memberikan mask atau topeng muka jenis kain yang boleh dibasuh dan diguna semula untuk setiap isi rumah. Okey, bila saya baca komen-komen dari pembaca tentang apa yang disarankan oleh Shinzo Abe ni, agak menarik juga, dan netizen di Jepun juga tidak kurang hebat ataupun tidak kurang pedas ataupun pijaunya bawang mereka ya. Okey, kita lihat komen-komen antara komen-komen mereka. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain hari. Semoga anda mendapat sedikit maklumat tentang apa yang sedang berlaku di Jepun sehingga semalam. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih.